إحساسي اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام من بابه يا الله حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام من بابه يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan lagi dihormati penceramah jemputan Ustaz Muhammad Mukti dan yang dikasihi mahasiswa-mahasiswi Unike LBMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada petang ini. Selamat datang diucapkan kepada hadirin dan hadirat ke majlis pada malam ini. Saya Muhammad Azri Hafiz akan menjadi pengacara majlis bagi majlis ceramah Nuzul Al-Quran 2023. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada pagi ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muiz. Majlis dengan takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala assalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimul, ya karim, ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahim ke atas majlis ceramah Nuzul Al-Quran yang diadakan pada hari ini. Bersempena dengan majlis pada malam ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Permudahkanlah dan lancarkanlah segala perjalanan program pada malam ini. Padamu kami memohon dan padamu jualah kami meminta, ya Allah. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muiz atas bacaan doa sebentar tadi.
Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, sebelum majlis bermula, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Ustaz Muhammad Mukti bin Ahmad. Beliau merupakan pendakwah agama, pengajar dan penceramah bebas di platform media Kalbun Salim TV dan tenaga pengajar di Rumah Darsa Try. Beliau juga bergerak aktif di masjid dan surau di Malaysia dalam menyampaikan dakwah. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Mukti untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala bin Qasimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أُلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Dimuliakan semua barisan dan kuasa yang menganjurkan program Nuzul Quran dianjurkan oleh UNIKL. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati, memberkati semua yang berkhidmat dan berusaha untuk menjayakan program ini. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi kita mendengarkan bacaan Al-Quran ataupun majlis khatam Al-Quran. Majlis khatam Al-Quran adalah satu majlis yang sangat mulia, seperti mana telah diadakan majlis ini sejak daripada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, seperti mana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, saat dikhatamkan Al-Quran, maka turun para malaikat Allah SWT mendoakan orang yang mengkhatamkan Al-Quran, dan itu menjadi saat mustajab doa. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bila membacakan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran setiap hari, bila sampai surah-surah yang akhir untuk mengkhatamkan Al-Quran, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau tidak mengkhatamkan Al-Quran sendiri ataupun seorang-seorang lah misalnya, tetapi beliau mengajak, menghimpunkan keluarganya dan juga teman-temannya untuk bersama-sama mengkhatamkan Al-Quran. Walaupun yang hadir tak khatam Quran pun, yang hadir tu kadang tak baca Quran pun, tetapi duduk dalam majlis khatam Al-Quran, ini satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia nak kelebihan turunnya rahmat Allah, kelebihan mustajabnya doa. Ketika khatam Al-Quran, dia nak dapat juga pada keluarganya dan juga teman-temannya. Jadi ini satu majlis yang besar, majlis yang kalau Allah buka hijab mata kita untuk melihat apa yang Allah anugerahkan waktu ni, pasti kita nak khatam Quran setiap hari. Pasti kita nak duduk dalam majlis ni, kita tak mau keluar. Kerana Allah SWT Muhammad, besarnya majlis apabila kita membacakan Al-Quran, bahkan mengkhatamkan Al-Quran. Pakai ni.
khatamkan Al-Quran. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, membaca Al-Quran ataupun duduk bersama-sama membaca Al-Quran itu dah besar dah. Seperti mana berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, tidaklah berhimpun kaum mukminin di rumah Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, lalu mereka membaca Al-Quran. Turunlah kepada mereka itu 3 perkara. Yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Rahmat ni apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, belas kasih Allah kepada kita semua. Orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk masuk dalam majlis khatam ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang nak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ni untung ni main. Tak kira muslimat ataupun muslimin, mahasiswa ataupun mahasiswi, kita semua adalah orang yang sangat beruntung kerana Allah izinkan kita untuk duduk dalam majlis membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dalam majlis ilmu pula. Kenapa? Nabi sebut dalam hadis, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka yang hadir bersama-sama membacakan Al-Quran. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, turun kepada mereka itu, Allahumma salli ala Muhammad, sakinah. Turun mereka itu sakinah. Sakinah tu apa? Sakinah ni bukan awet nama sakinah lah. Sakinah ni dia panggil apa? Ketenangan. Dengar sakinah teringat awet pula. Oh, ni kekasih lama tadi. Okey, dah break lah, insya-Allah. Okey. Jadi sakinah. Sakinah ni apa? Sakinah adalah ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah Allah kepada orang yang hadir duduk dalam majlis membacakan Al-Quran, mendengarkan ilmu termasuk. Dan sakinah itu penting, kerana ini kita hidup di zaman yang hati kita ini risau tentang rezeki, risau tentang keselamatan diri, risau tentang Allahumma salli ala Muhammad, masa depan. Berjaya ke tak berjaya aku ni? Zaman sekarang banyak penganggur, orang tak ada kerja. Aku ni sekarang belajar, lepas ni aku ada kerja ke? Risau. Serabut. Dipanggil apa? Sempit. Stres. Satu lagi apa? Anxiety dia panggil. Macam-macam lah bahasa zaman ni kan. Semua ini boleh diubati dengan sakinah. Dan sakinah ini tidak dapat di kedai makan, tidak dapat di padang bola, tidak didapat di konsert-konsert. Sakinah tidak dapat, Allahumma salli ala Muhammad, dipanggil apa? Di bilik ataupun hostel kita, waktu kita tidur tidak dapat sakinah. Sakinah ini Nabi SAW hadis, sakinah ini turun kepada hamba-hamba Allah bila mereka bacakan Al-Quran. Kemudian mereka berhimpun untuk berzikir ataupun mendengarkan ilmu, termasuk baca Al-Quran lah, maka turunlah as-sakinah. Penting sakinah. Kita tengok hidup kita ni yang penting apa dia? Ketenangan. Allah SWT. Ada satu dipanggil apa, penulis dan juga doktor yang pakar dalam mengubati atau merawat ataupun dipanggil apa, pengalamannya menghadapi pesakit yang stres, ubatnya, nasihatnya, kaunselingnya, doktor. Dan dia seorang penulis dipanggil apa, dipanggil apa, di barat lah. Maka ini kisah benar, sehingga kan tulisan bukunya adalah jangan stres, jangan berduka cita. Itu tulisan buku dia. Dan dia bukan orang Islam. Sehingga kan buku dia ni sangat hebat, kata-katanya, motivasinya, kaunselingnya, nasihatnya, sehingga kan diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Arab. Di negara Arab pun ada buku tu. Saya ingat dalam bahasa Arab tajuk buku tu, lebih kurang jangan stres, jangan tekanan, jangan dipanggil apa, jangan bersedih, jangan down, semualah. Maka Allah SWT pakar untuk merawat orang yang stres, menulis buku jangan stres. Akhirnya dia meninggal dunia, dia menggantung diri dia kerana stres. Nampak? Dia pun stres juga rupanya. Mungkin dia tulis buku jangan stres, dia kadang-kadang kena stres. Stresnya nak tulis buku ni susah. Okay. Stres juga. Tulis buku jangan stres, dia pun stres nak siapkan buku tu. Maka
dalam pahaman agama, dalam kacamata agama, stres itu dihilangkan dengan sakinah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah orang bukan Islam, orang di barat lah, Allah SWT, mereka ini nak mencari ketenangan. Termasuk kita orang Islam, pergi mana? Melancong, pergi bukit, camping, Allah SWT, macam-macam lah. Nak dia panggil apa? Nak me time, nak depa healing, macam-macam lah bahasa dia. Kadang-kadang healing ni nak pi bertenang-tenang, nak pi hilangkan stres, pilah tempat-tempat pelancongan ni. Kadang-kadang dalam perjalanan nak pi itu pun dah ada stres dah, letih apa semua, sampai stres pula dengan keadaan tempat, dia sikap kawan-kawan yang bawa keluarga, dengan kena marah dengan isterinya pula. Lagi pening mana dia nak hilangkan stres. Tidak menjadi masalah apa untuk kita pergi ke tempat-tempat macam tu, kerana Allah yang suruh, siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ini ayat Quran yang Allah menganjurkan kita untuk berjalan atas muka bumi, berjalan ambil pengajaran, berjalan lihat ciptaan dan juga kebesaran Tuhan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, Allah SWT Muhammad, pada pertukaran siang dan malam, Allah SWT Muhammad, la ayatil liulil albab, sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah pada orang yang berakal, yang mau berfikir. Dia mengenungkan ciptaan-ciptaan yang hebat ni. Okey ya. Jadi tidak kisah kita pergi melancong, tapi yang kita kena peduli, adakah kita telah mendapat ketenangan ataupun sakinah. Allah SWT, sakinah ini boleh dapat dengan beberapa perkara, di antara dengan majlis macam ni. Di antaranya adalah dengan berzikir pada Allah, seperti Allah firman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, zikir pada Allah, ingat Allah, hati menjadi tenang. Kalau kita pergi melancong, kita pergi healing kat mana-mana, ciptaan Allah itu yang indah itu menyebabkan kita ingat dia. Subhanallah, manusia tak boleh buat pantai yang indah macam ni. Manusia tak boleh buat, dia panggil apa, pemandangan gunung yang macam ni, yang cantik, yang indah, yang tenang ni. Ini hanya yang dia panggil apa, yang berkuasa untuk menjadikan semua ini Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, waktu itu akan turun ketenangan dalam hati dia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka nak sebut apanya, Allah SWT, sakinah itu hanya didapatkan dengan Allah SWT, tempat-tempat ataupun amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, aktiviti harian yang mengingatkan kita pada Allah SWT. Itu saja. Tak kisah kita kerja ke, kita mengaji ke, kita hadir majlis ke, tapi melancong ke, kita dipanggil apa, pi santai-santai di kedai, di restoran ke, selagi mana hati kita mengingatkan pada Allah, ada sakinah. Tetapi kadang-kadang kita susah nak ingat Allah, susah nak mencapai ketenangan. Maka sebab itulah kita kena mengadakan majlis, menganjurkan majlis, supaya kita masuk dalam majlis ini, janji Rasulullah bahawa Allah akan turunkan sakinah. Maka yang pertama, Allah limpahkan rahmah, yang kedua dilimpahkan sakinah, ketenangan. Orang yang hadir majlis ini mesti tenang. Tanda tenang, tengok majlis ilmu, kebiasaan orang akan tidur tenang. Di rumah stres, tak boleh tidur, malam pun tak tidur, stres dengan bisnes dia, stres dengan keluarga dia, stres dengan keadaan masyarakat dia. Dia tak boleh tidur, malam tak boleh tidur, fikir stres. Bila main majlis ilmu, baru ustaz mula, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dia mula dah. Dia mula dah sanggup. Mula dah hayal dah. Itu sakinah majlis ilmu. Sampai akhirnya dia tidur dengan selesa. Sedar ustaz dah kata wallahu alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanda sakinah. Okey ya. Okey. Tapi jangan tiap hari sakinah macam tu, tak dapat lah. Apa dia panggil apa, input ataupun dia panggil info ataupun isi-isi daripada ilmu. Okey, jadi itu sakinah, ketenangan. Kita duduk dalam majlis macam ni, kita tak terganggu fikiran kita dengan perkara yang luar. Siapa yang terganggu tu, Allah SWT, adalah sebab-sebab apa tu yang menyebabkan tak boleh nak sakinah juga tu, yang tenang juga tu. Kita waktu ni kita mesti dah hadir kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Bila kita hadir kerana Allah, hadir nak mendengarkan ilmu, nak membaca Al-Quran, semata-mata itu, bukan yang lain. Waktu tu hati kita akan mula merasakan sakinah, ketenangan. Penting ketenangan. Nak berjaya dalam menuntut ilmu, kita jadi mahasiswa yang berjaya, kita nak dapat, dia panggil apa,
menjadi pelajar yang cemerlang. Dipanggil apa? Mahasiswa yang cemerlang di universiti kita. Tidak bukan, tidak ada jalan yang lain melainkan dengan hati yang tenang. Hati kalau sabut tak boleh ngaji. Hati kalau stres tak boleh nak fokus. Tak boleh fokus. Sebab itulah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dia selain majlis ilmu, selain berzikir pada Allah, Nabi juga memberi solusi lain untuk mencari ketenangan. Agama ni dia membawa ketenangan. Kan Islam tu dia panggil apa? Agama yang sejahtera, salam. Nabi SAW hadis, aslim taslam. Nabi tawarkan kepada raja-raja, kepada mereka yang bukan Islam di zaman Rasulullah hidup, aslim taslam. Masuk Islam kamu selamat, sejahtera, tenang, bahagia. Islam, saadah. Jadi Allah SWT Muhammad, maka hidup kita ini untuk bahagia. Hidup kita ini untuk tenang. Hidup kita bukan untuk harta sebenarnya. Hidup kita bukan untuk mencari nama semata-mata. Hidup kita bukan hanya nak mencari Allah SWT Muhammad pangkat semata-mata. Keutamaan dan perkara yang penting dalam hidup kita adalah mencari ketenangan dan bahagia. Allah ciptakan untuk itu sebenarnya. Allah jadikan kita untuk itu sebenarnya. Tapi kenapa kita tidak mendapat itu? Tengok, Allah jadikan kita di dunia ini dalam keadaan rupa dan juga bentuk tubuh kita manusia yang paling indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik ciptaan, cantik, elok. Jangan rasa kita tak handsome. Jangan rasa kita tak lawa, tak segak, tak comel. Jangan rasa macam tu. Kalau rasa macam tu, macam mana? Kita pergi dekat, dia panggil apa? Kat kandang-kandang kambing, dalam kandang-kandang lembu. Kita duduk dengan lembu, kita selfie dengan lembu macam tu. Lembu elok, kita elok. Hidung kita dengan hidung lembu mana elok? Mata lembu mata kita mana elok lagi? Mata kita, kepala kita dengan kepala lembu mana elok lagi? Maksudnya Allah kata dah, Allah jadikan manusia sebaik-baik ciptaan paling elok berbanding dengan makhluk yang lain maksudnya. Maka jangan pernah rasa kita tak elok. Nanti kita down tu. Nanti kita tak yakin diri. Kenapa rasa kita ni handsome, lawa, segak Allah jadikan. Dan kita kena bersyukur, tenang dengan apa yang Allah bagi. Kalau kita tak sedar apa yang Allah bagi ini dah paling baik, dah terbaik, dah terelok untuk kita, waktu tu syaitan akan mengganggu kita. Syaitan buat hidup kita tak tenang. Akhirnya beli produk. Nak beli produk berduit habis pula. Nak bagi cantik, nak bagi lawa, bagi segak, nak bagi handsome. Sebenarnya kita dah sangat segak, kita dah sangat cantik, dah sangat lawa. Jangan bandingkan dengan artis. Jangan bandingkan dengan kita dengan Blackpink, mana lawa lagi. Jangan macam tu. Okey, jangan bandingkan macam tu. Bandingkan kita dengan makhluk yang lain. Dengan makhluk yang lain. Kerana Allah bandingkan kita dengan makhluk yang lain. Allah tak bandingkan kita sama kita. Allah tak kata pun, aku jadikan ini lebih elok. Lebih elok tu lebih bagus, lebih handsome tu lebih bagus. Tidak. Tapi Allah bandingkan kita dengan makhluk yang lain. Manusia, insan lebih mulia, paling dipanggil apa? Indah, paling sempurna insan, manusia. Kau jangan bandingkan kita dengan sama kita, bandingkan kita dengan makhluk yang lain. Baru waktu itu kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, rupanya segak aku ni, rupanya cantik aku ni, rupanya handsome aku ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi pula mengajar kita, semata-mata handsome, lawa, cantik itu tak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanyalah nikmat kehidupan di dunia untuk kita gembira dengan apa yang Allah bagi. Tetapi di sisi Allah itu yang paling baik hatinya, yang paling baik hatinya, bukan yang paling handsome wajahnya, nak mulia ataupun tidak mulia, kedudukannya di sisi Allah ataupun kedudukan di dunia dan akhirat, ukurannya adalah siapa paling baik hatinya. Okay? Paling elok hatinya, paling handsome hatinya, paling comel hatinya. Ini ukuran dari segi dipanggil apa? Di sisi Allah SWT. Maka sakinah turun dalam majlis macam ni. Penting kita buat majlis ni, sakinah turun, ketenangan, supaya kita berjaya dalam menuntut ilmu. Sakinah ni kita kena ambil supaya kita berjaya dalam semua bidang yang kita ceburi. Kita ini pemimpin. Dan ini dipanggil apa? Dipanggil apa? Allah SWT. Dipanggil ketua persatuan, dipanggil apa? Pengurusi persatuan tu. Dia panggil apa? Ada persatuan pelajar kan, setiap universiti kan. Anak pengurusi tu, kena betul-betul tenang hati, sakinah. Kalau stres macam mana kita nak dapat idea-idea untuk dipanggil apa?
menjalankan program atau mengadakan program-program yang bagus untuk mahasiswa. Tak dapat tu. Tak boleh, kita selesai tak boleh. Tak akan dapat. Maka penting sakinah. Lepas tu Nabi beri solusi yang lain kita sebut tadi. Nabi sebut tentang memanah. Nabi kata di antara kelebihan memanah lah hadis yang sahih adalah saat mana kamu merasakan kesempitan, kedukacitaan, memanahlah kata Rasulullah SAW. Dan memanah itu aceri itu kan. Memanah itu dapat menghilangkan kedukacitaan. Dia akan menajamkan fokus. Itulah memanah. Maksudnya Nabi Muhammad atau Islam sendiri mengajar kita bagaimana untuk mencari ketenangan, bagaimana untuk tenang, bagaimana untuk hilangkan stres. Kenapa? Inilah kebahagiaan hidup. Inilah yang Allah SWT jadikan kita untuk kita bahagia. Sehingga kan Allah cipta kita, Allah tak hapuskan kita macam tu saja. Tapi Allah sediakan pula syurga yang nikmatnya selama-lamanya. Supaya apa? Kita hidup bahagia. Allah cipta kita untuk bahagia. Tapi bahagia kita bukan di harta, bukan di nama, bukan di populariti dan sebagainya. Kebahagiaan kita adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghadiri majlis-majlis yang macam ni. Jadi muslimin dan muslimat, mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kering lengkung tak ada ayat pula. Okey ya. Okey. Jadi Allah Subhanahu Muhammad, kita ini telah masuk kepada malam ke-18 Ramadan. Pada malam inilah malam 18 Ramadan. Jadi kesempatan Ramadan yang ada ini dan hari yang ada ini, hari kita berada adalah hari dipanggil nuzul Quran. Ini poin pertama, poin utama lah untuk kita bicarakan. Sementara masa dipanggil apa, masih ada baki sikit. Majlis yang macam ni besar. Kita dah tahu tadi majlis macam ni besar. Tinggal satu lagi. Yang ketiga, Allah sebut apa? Nabi sebut apa? Apa anugerah Allah? Allah sebut setiap nama-nama yang hadir dalam majlis membaca Al-Quran ini atau majlis ilmu ini. Setiap nama yang hadir Allah sebut di hadapan malaikatnya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala sangat ridha kepada orang yang hadir sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebut setiap nama kita. Malaikat akan bila mendengar nama kita, malaikat kata, Masya Allah, nama mereka disebut oleh Allah. Ini bukan biasa-biasa ni. Ini hamba-hamba yang mulia. Allah sebut kepada mereka. Masya Allah. Kalaulah sultan, raja, orang berpangkat tinggi sebut nama kita, umumkan nama kita ni, dipuji pula kita akan rasa bangga. Bahkan kita akan rakam pula. Kita akan viralkan. Tengok menteri puji saya, tengok sultan puji saya, tengok mufti puji saya, tengok tokoh ni puji saya, data saya ni mahasiswa yang terbaik, mahasiswa yang dipanggil apa, yang cermelang, Allah SWT, yang apa, sahsiahnya baik, moralnya tu mulia, baik. Oh, kita waktu tu kita dah mula dah rasa macam nak melayang kerana pujian daripada orang besar. Ini Allah puji kita dan Allah sebut nama kita di hadapan malaikatnya. Ini hamba aku ni hadir, Masya Allah. Allah kasih kepada kita. Maka hari ini adalah hari Quran. Sempena dengan nuzul Quran, kita mengkhatamkan Al-Quran. Tak kisahlah tadi kita dah baca Quran khatam ke tak, yang penting kita hadir majlis macam ni. Besar majlis macam ni, kita nak dapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi nuzul Quran itu poin pertama ataupun poin utama kita dalam majlis pada petang ini. Semua yang dikasihi oleh Allah, sahabat-sahabat semua, apa itu nuzul Quran? Nuzul ini daripada asal perkataan nazala. Nazala itu apa? Dia turun. Nuzul ni maksudnya apa? Satu peristiwa, satu saat turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran ni 3 peringkat. Yang pertama, Quran diturunkan di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz, satu tempat di langit yang tinggi sana, tempat tersimpannya catatan-catatan takdir kita semua makhluk ni. Lauhil Mahfuz. Okey. Seperti Allah firman, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Itu ayat Quran. Bal huwa Qur'anun Majid. Quran yang Allah sebut fi lauhin mahfuz. Quran ini dia berada di Lauhil Mahfuz. Pertama sekali Quran itu disimpan, diletakkan, diturunkan adalah di Lauhil Mahfuz. Allah SWT Muhammad. Kemudian bila sampai satu saat
masa yang dikehendaki oleh Allah, turun pula daripada Lauhil Mahfuz yang tinggi, turun pula kepada Baitul Izzah. Apa dia Baitul Izzah? Allah SWT. Jangan ingat nama perempuan lah, Izzah perempuan lagi, Sakinah perempuan lagi. Masya-Allah. Okey. Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Langit dunia. Satu tempat yang berada di langit dunia. Langit dunia ni mana? Di mana? Langit dunia adalah tempat yang paling dekat dengan bumi. Walaupun dekat, Nabi sebut dalam hadis, bumi nak ke langit, kalau kita berjalan atau menggunakan kuda, 500 tahun perjalanan baru sampai ke langit pertama. Langit pertama tu memang jauh sungguh. Yang Syekh Muzaffar Shah pergi itu di ISS, itu lebih kurang 400 ke 500 km daripada bumi. Dia macam ni ya. Dia bumi, contoh ni bumi, ISS baru sikit. Langit ni lah, tarik. Tingginya langit, jauhnya langit. Allah SWT. Dan bukan mudah untuk masuk ke langit. Dan saya rasa tidak ada manusia pernah masuk ke langit melainkan Rasulullah SAW. Kenapa kalau kita baca hadis dalam Isra wal Mi'raj, Allah SWT Muhammad, dasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad, bila Rasulullah sendiri sampai ke langit pertama, langit pertama itu ditutup. Allah SWT. Bila Nabi sampai, Jibril bagi salam pada langit pertama. Waktu tu yang pertama sekali malaikat penjaga langit tanya, malaikat penjaga langit pertama nama dia malaikat Ismail. Dia kata, "Man ma'aka?" Siapa bersama engkau wahai Jibril? Daripada dalam dia perasan ada seorang lagi bersama dengan Jibril nak masuk langit pertama. Kata Jibril alaihissalam, Muhammad. Lepas tu malaikat yang penjaga langit, penjaga pintu langit tanya, "Adakah dia dijemput ke sini?" "Ya," kata Jibril, "dia dijemput ke langit pada malam ini." Maka terus dia buka pintu, dia kata, "Marhaban." Disambut Rasulullah SAW dengan dipanggil apa? Dengan penuh kemuliaan. Rasulullah sendiri nak masuk langit pertama, dipanggil mesti masuk ini dengan dijemput, bukan hadir sendiri dia panggil. Itu pula ditemani oleh Jibril. Kita nak pergi langit pertama nak masuk boleh, syarat dia kita dijemput ke langit, dan Jibril kena teman kita, dia tak boleh masuk. Maksudnya saya rasalah tidak pernah orang sampai ke langit kecuali Rasulullah SAW. Yang orang pergi ke bulan tu tak sampai langit pertama lagi. Orang pergi ke ISS, ke angkasa, itu baru dekat dengan bumi dia panggil. Belum lagi mencapai langit yang pertama. Apatah langit kedua, apatah langit ketiga. Oh, bukan mudah dijaga. Allah SWT. Maka Quran ini turun daripada daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia, daripada Baitul Izzah. Bila ni? Inilah dimaksudkan 17 Ramadan. Seperti Allah firman, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah firman, bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Kata ulama, mulianya bulan Ramadan disebut dalam Al-Quran. Bukan semua bulan masuk dalam Quran. Allah SWT. Tetapi bulan Ramadan ni Allah sebut jelas, syahrul Ramadan. Bulan lain tak ada syahrul sekian. Ramadan saja, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ini Allah tidak pilih bulan lain, Allah pilih bulan Ramadan. Itu menunjukkan betapa mulianya bulan yang dinamakan Ramadan. Dan kenapa pula dinamakan Ramadan? Ramadan ini dinamakan bulan ini Ramadan sejak sebelum lagi Nabi Muhammad dilahirkan lagi. Orang Arab telah menamakan bulan 9 dalam bulan 12 bulan tu, di bulan 9, Ramadan bulan 9 dinamakan Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Karena bila bulan 9 dalam tanah Arab ni, bila bulan 9, bulan itu pasti panas bersangatan, tapi musim panas, maka disebut Ramadan daripada asal perkataan Ar-Ramda. Ar-Ramda itu apa? Panas bersangatan. Satu kata ulama, Ramadan itu asal perkataan Ar-Ramda, panas, maka Ramadan membakar dosa-dosa manusia. Di hikmah dia betul lah, sebut oleh para ulama Ramda. Dan sebagian hadis dalam dalam hadis Nabi SAW, Ramadan itu salah satu daripada Ismullah, dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apalah, jadi kita masuk kepada nuzul Quran. 17 Ramadan itulah yang Allah firman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dan Ramadan bulan itu turunkan padanya Al-Quran.
Turun daripada mana? Sekaligus 30 juzuk. Turun daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Allah SWT. Itu peringkat kedua. Kemudian peringkat ketiga. 3 peringkat semuanya Quran turun. Allah SWT. Nanti kita tanya soalan nak habis nanti. Berapa kali kah Quran diturunkan? Tapi semua masya-Allah hebat-hebat ni ya. Boleh jawab insya-Allah. Melawak ya. Saja nak ajak fokus sebenarnya ya. Sebab ilmu ni penting. Tentang Quran ni perkara yang paling agung yang kita bicarakan. Sebab itu Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Semulia-mulia kalian, sebaik-baik kalian siapa? Bukan yang paling banyak harta, bukan paling tinggi pangkat, bukan follower di Facebook, di TikTok dan juga di Instagram paling banyak, Insta famous. Bukan yang tu. Siapa paling mulia? Siapa paling terbaik? Man ta'allama al-Qur'an. Orang yang belajar Quran dan juga wa 'allamahu, dan mengajarkannya, iaitu Al-Quran. Ini Nabi mengiktiraf terbaik dalam kalangan manusia. Ulama hadis membahaskan kenapa menjadi terbaik. Kerana tidak ada kalam yang paling mulia, tidak ada kalam yang lebih mulia daripada kalam Allah SWT. Maka siapa yang membaca kalam yang paling mulia, menghafal kalam yang paling mulia, mengajarkan kalam yang paling mulia, dia menjadi yang paling mulia. Macam tu. Tak kisah kita mengaji bidang apapun. Di UniKL ni mesti banyak di kos-kos dia kan, bidang-bidang yang kita ceburi di sini untuk belajar. Tak kisah kita masuk saja bidang apapun. Saya dulu pun biasa masuk, dia panggil apa, universiti dulu di Kedah, dulu dia panggil apa, Kolej Universiti Insaniah, lain dinaikkan sebagai di Syam. Dulu saya masuk bidang bisnes. Oh, yang bisa bisnes, masya-Allah. Bidang bisnes. Okay, jadi tak kisah kita bidang apapun. Lepas bidang bisnes tu barulah saya minta untuk tukang ke tahfiz. Jadi pada bidang bisnes tu, atau bidang apa saja, tidak kisah, tidak menjadi masalah apa-apa pun. Tetapi yang penting, setinggi-tinggi ilmu, semulia-mulia ilmu itu adalah dalam dada kita. Boleh kita baca dia. Apa dia? Al-Quran. Kalau dipanggil apa, novel boleh baca, buku ilmu yang kita mengaji tu boleh baca. Semua boleh baca. Satu kita boleh baca Al-Quran. Kita belum mencapai orang yang semulia-mulia orang. Tak lagi. Kenapa kita belum terhubung dengan kalam yang paling mulia, dengan ilmu yang paling mulia dan kitab paling mulia? Belum berhubung. Jadi siapa belum belajar Quran, tak boleh baca Quran lagi, belajar Quran. Pastikan kita ini Allah SWT bersungguh-sungguh mempelajari Quran dan membaca Al-Quran. Jangan malu, jangan malu. Di tempat saya tu dia ada ustaz yang datang belajar Quran itu ada di kalangan orang-orang yang umurnya 50 lebih, 60 lebih pada 70 pada. Kalau yang muda-muda sikit 40 lebih, 30 lebih. Belajar apa ni? Iqra. Bahkan kelas yang mereka masuk tu bersama mereka kanak-kanak, budak-budak yang telah baca Quran, mereka baca Iqra. Tapi selalu kita ini memberi semangat, jangan malu. Kita sedang nak menuju satu kemuliaan, membaca kalam Allah SWT. Kenapa kita nak cari kemuliaan, kita malu pula? Patutnya kita kena malu bila kita baca komen-komen di Facebook, komen-komen di TikTok yang pelik-pelik tu. Macam-macam pelik-pelik tu ni. Bahasa yang pelik-pelik. Makian-makian. Saya tak boleh sebut lah sini. Kalau sebut nanti orang kata ni ustaz maki ya. Viral pula nanti. Oh ni ustaz maki orang ni. Viral tak boleh bagi tauliah orang, masalah lah. Okey. Melawak. Okey. Tak ada kaitan dengan hidup dan mati. Okey. Kita tak sebut lah benda-benda kemakian tu, tak sebut. Cuma semua faham dah. Tu yang macam-macam makian. Kalau yang Facebook bola sepak, cara orang-orang yang berminat bola sepak. Kalau Facebook dia panggil apa? Video-video tentang kuliah. Ada komen tentang kuliah ada. Ni komen tentang dia panggil apa? Artis-artis, isu-isu artis. Ada orang yang komen dia. Allah SWT. Ada seorang ulama, ada kisah seorang ulama. Dia ini di Malaysia. Ada satu video dia orang kutuk dia. Mungkin orang tak faham apa yang dia sampaikan. Dia difitnah, dia dicela, dimaki oleh masyarakat netizen. Jabatan netizen Malaysia, tanpa gaji, tanpa pangkat. Semua boleh jadi. Okey, semua boleh masuk jabatan tu. Buah kementerian apa tu? Wallahu alam. Okey, jadi jabatan netizen Malaysia. Sama saya pun jabatan netizen Malaysia juga. Tapi saya sangat jaranglah komen di Facebook, komen di TikTok, jarang sangat komen lah. Setahun mungkin sekali ya kot komen lah. Kita malas sikit nak komen. Sebab bila kita komen, sekali mesti ada komen kepada komen. Itu kita malas tu nak jawab. Mesti ada macam tu. Kan ruang Facebook, ruang TikTok tu dia ada satu komen untuk kita boleh komen apa-apa saja.
Kadang-kadang yang tak best je, kita bagi idea, bagi pandangan, nasihat. Ada pula komen kepada komen kita. Oh, kita nak komen bagi, dia panggil apa, yang positif kepada konten ataupun apa-apalah video yang disebarkan, maklumat yang disebarkan, tapi komen kita pula dikomen pula. Jadi itu jadi macam pertengkaran kadang-kadang. Nanti kita malas nak bertengkar ni. Okay, jadi ada seorang ulama, jabatan netizen semua menghentam dia. Allah SWT kecam kalau bahasa dia kecam lah, bahasa sekarang kecam. Akhirnya anak murid dia stres. Anak murid bila baca Allah, orang kata kat tok guru saya lah, ulama kita. Dia jumpa dengan tok guru ni, ulama ni. Anak murid jumpa, anak murid kata, wahai syekh, wahai tuan guru, kami ni rasa macam satu sedih, serabut, stres kerana membaca komen-komen di Facebook yang menghentam, mengecam tuan guru. Apa perasaan tuan guru? Tuan guru dia kata apa? Kamu rasa stres sebab kamu baca komen. Saya tak stres kerana saya baca Quran. Dia cakap tu habis sama anak murid dia. Guru ni tidak sibuk membaca komen, tapi setiap hari dia hanya sibuk membaca Al-Quran. Bukanlah tidak boleh baca komen, komen kena baca juga. Kadang-kadang komen tu ada satu ilmu, ada satu maklumat, ada satu positif, nasihat. Banyak ada. Jadi komen pun boleh baca, tak ada masalah apa-apa. Cuma janganlah kita membaca komen sampai menghilangkan ketenangan hidup kita. Allah SWT, maka dekatilah dengan bacaan Al-Quran. Jangan malu walaupun baca Iqra. Jangan malu. Malu ni hanya perkara maksiat. Malu mengaji, malu masuk majlis ilmu, malu mengaji Quran, ini malu yang dicela. Bukan malu yang dipuji dalam agama. Malu ada dua, malu terpuji dan malu tercela. Yang Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu daripada iman. Dalam hadis yang lain, al-haya'u khairun kulluh. Malu itu baik semuanya, kata Rasulullah. Malu yang mana yang Nabi maksudkan ini? Malu untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Malu melakukan atau bersikap dengan akhlak yang tidak bagus. Malu. Tapi malu belajar agama, malu belajar Quran, malu untuk Allah SWT pergi menuntut ilmu, ini malu yang dicela, tidak bagus. Kenapa kita nak mengambil kemuliaan dengan ilmu ni? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang mukmin di kalangan kalian yang diberikan Allah SWT ilmu, Allah, beberapa darjat. Ini firman Allah tentang orang berilmu diangkat oleh Allah darjat dia. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, berapa darjat orang beriman dan berilmu dengan orang beriman tanpa ilmu? Darjat mereka adalah setinggi 600 darjat. Orang berilmu dan beriman 600 darjat lebih tinggi daripada orang yang beriman tanpa ilmu. Nampak tinggi orang berilmu dan beriman. Satu darjat ke darjat yang lain, satu darjat ke darjat yang satu lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, sejauh langit dan bumi wajahnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu Al-Quran, masya-Allah. Jadi jangan lalu hanya segan. Maka ini nuzul Quran. Kita balik pada pembahasan tajuk kita, nuzul Al-Quran. Inilah waktu turunnya Al-Quran. Peringkat kedua kita dah bahaskan. Peringkat ketiga turunnya Al-Quran, iaitulah waktu mana Nabi SAW berada di Gua Hira. Ini peringkat yang ketiga. Allah SWT. Boleh lagi, sempat lagi ya? Sampai 7 suku boleh ya? InsyaAllah boleh ya? Okey, Allah SWT. Kalau bola 90 minit, boleh tambah 90 minit. Paling tinggi 60 minit, okey lah. Okey lah. Tak ada masalah apa-apa. Tidur 8 jam, kuliah tambah sejam, okey lah. Okey. Tidur kita tambah, makan kita tambah, hiburan kita tambah. Tapi kadang mengaji pun kena tambah juga. Jadi kena tambah juga. Relax-relax tak apa, insya-Allah. Ada lagi masalah sebenarnya tadi. Okey, jadi peringkat ketiga. InsyaAllah ini kita dah tak bahas yang lain, kita fokus pada nuzul Quran. Peringkat ketiga, Quran turun bila ni? Waktu mana Nabi SAW berumur 40 tahun. Nabi berada di kota Mekah. Saat Nabi berada di Jabal Nur, ataupun dinamakan Jabal Hira, Bukit Hira atau Bukit Nur. Di situlah, di puncaknya terletaknya satu bukit yang dinamakan satu gunung, satu gua yang dinamakan Gua Hira. Pernah pergi Gua Hira? Siapa pernah pergi angkat tangan? Seorang. Pernah pergi tak? Tak pergi. Tak pernah pergi. Tak pernah pergi ya? InsyaAllah azam untuk pergi.
Dan mudah-mudahan kita ni mahasiswa-mahasiswi kita, muslim-muslimat, semua kita boleh pergi insya-Allah lepas ni ya. Kita tengok tempat yang turun wahyu Allah. Saya pergi banyak, saya pergi Mekah, saya pergi umrah ni belakang 5 kali ya. Alhamdulillah 5 kali dah. Sekali ya pergi bawa keluar duit sendiri, yang lain semua orang belanja. Alhamdulillah, syukur lah. Okey. Rezeki ya. Saya dulu waktu mana teringin sangat nak pergi Mekah dan Madinah ni. Pergi Mekah ni sebab kita nak pergi tengok Kaabah tu. Macam mana yang Kaabah tu, tengok dalam TV ya. Apa rasa tawaf tu? Bagaimana ibadat di Masjidil Haram tu, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Mekah. Teringin. Madinah ada Nabi Muhammad di situ, nak ziarah Nabi Muhammad. Nak pergi tengok masjid Nabi, bumi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, bumi yang penuh kemuliaan. Teringin sampai teriak-teriak, bahasa di sini menangis. Waktu tu saya duduk di Yaman, saya ngaji di Yaman. Saya menangis dari doa. Guru saya kata berdoa saja pada Allah, kalau Allah izin sampai mesti sampai, walaupun tak ada duit. Saya memang nak pergi sungguh-sungguh, memang nak pergi. Doa, ya Allah sampaikanlah, ya Allah sampaikanlah, ya Allah sampaikanlah. Sehinggalah saya sampai, alhamdulillah. Bahkan bukan sekali Allah bagi, 5 kali Allah bagi. Bukan untuk bangga, tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah cerita, kata Allah, untuk bersyukur. Dan untuk bagi satu motivasi semangat untuk kita, azam untuk ke sana. Allah sana. Ada orang teringin nak pergi Korea. Saya minat artis Korea. Pergi Makkah Madinah dulu, lepas tu pergi Korea, tak apa. Ada orang nak pergi mana? Macam-macam lah nak pergi, yang kata ni. Tapi kita ni kena, orang Islam kena kasih, rindu, seronok nak pergi ke Makkah dan Madinah. Sebaik-baik bumi dalam dunia ni, sebaik-baik tempat dalam dunia ni, dan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Okay, jadi Muhammad Muhammad maka nuzul Al-Quran. Bilakah turunnya Quran peringkat ketiga? Saat Nabi Muhammad di Gua Hira. Kenapa Nabi pergi Gua Hira? Allah sana. Uzlah untuk menyendiri. Kerana apa? Keadaan Mekah sangatlah dahsyat dengan zaman yang disebut zaman gelap, zaman jahiliah. Zalim menzalimi, maki memaki, yang kaya menindas yang miskin, kemungkarannya di mana saja, dengan mabuknya, Allah SWT, dengan penyembahan berhalanya, Allah SWT, penuh dengan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak seronok bila dilihat oleh mata. Maka Nabi SAW ada satu perasaan di jiwanya, ketauhidan pada Allah. Nabi Muhammad perasaan cenderung kepada untuk menyendiri, untuk berzikir dan juga mengingati Allah SWT. Nanti orang tanya, kan wahyu tak turun lagi, betul Nabi macam mana kenal Allah? Kenalnya Allah orang Arab ini adalah kerana tersebarnya dakwah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni orang yang menyebarkan dakwah di Mekah, sehingga kan agama dia dipegang sampai zaman Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad, datuk Nabi Muhammad, sampailah keturunan Nabi Muhammad semuanya, mereka ahli tauhid yang beriman dengan Nabi-Nabi Allah sebelumnya. Maka Nabi Muhammad pegang dengan agama tu. Sebab tu Nabi Muhammad tak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad tidak pernah minum arak, tidak pernah melakukan perkara keburukan. Tak pernah, tak ada. Suci bersih, maksum daripada sejak lahir, maksum. Dan Nabi itu cenderung hatinya untuk mengingati Allah, untuk tenang dengan Allah, untuk fokus ibadah pada Allah. Sehinggalah Nabi meninggalkan kesibukan di Mekah. Dia panggil problem di Mekah, menyendiri di Gua Hira berbulan-bulan. Dan siapa yang hantar makanan untuk Rasulullah? Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Muslimah ni ataupun siswi kita mesti kena mengkaji setiap wanita-wanita yang mereka itu disebut penghulu bagi semua wanita. Kan di Malaysia ataupun di negara kita ataupun di mana-mana dunia lah ni, ada ketua wanita kan. Setiap dia panggil apa? Dia panggil kumpulan lah. Ada punya ketua-ketua dia. Ketua wanita, ketua pemuda. Di masjid-masjid ada ketua wanita, ketua pemuda. Nanti dalam syurga pun ada ketua wanita dia panggil. Siapa ketua wanita dalam syurga? 4 orang. Sayyidatun Nisa Ahli Jannah 4 orang. Yang pertama Sayyidah Khadijah. Yang kedua Sayyidah Fatimah Zahra, anak Rasulullah. Yang ketiga Sayyidah Asiyah. Asiyah ni apa? Isteri Fir'aun. Suami masuk neraka, isteri masuk syurga. Tengok masya-Allah, isteri dia beriman dengan Nabi Musa, tauhid kepada Allah. Suaminya sesat, mengaku Tuhan pula. Okey, akhirnya tenggelam dalam laut. Yang keempat Maryam. Siapa? Ibu Nabi Isa AS, yang dia belajar dengan Nabi Zakaria. Keluarga Imran, keluarga yang soleh yang Allah sebut dalam Al-Quran,
Surah Imran. Imran tu apa? Ali Imran, keluarga Imran. Termasuk dari keluarga Imran adalah anak mereka itu Maryam. Keluarga Imran, keluarga yang soleh. Okey. Dan Maryam melahirkan yang soleh juga, yang hebat, yang tinggi, yang mulia adalah seorang rasul, iaitu Nabi Isa AS, yang akan turun tak lama lagi untuk umat Nabi Muhammad, memimpin umat Nabi Muhammad akhir zaman. Jadi tengah Nabi duduk, Sayyidah Khadijah hantar makanan, sikit lagi masa. Tiba-tiba satu malam tengah Nabi duduk menyendiri berzikir pada Allah. Dan Gua Hira ni istimewa, luar biasa dia. Luar biasa, masya-Allah. Gua Hira Allah jadikan untuk Nabi Muhammad. Tengok Gua Hira, bila Nabi ibadat di situ, terus Nabi fokus ke Kaabah Mekah. Nampak jelas, nampak Nabi merenung keadaan orang Mekah. Sianya depa, Allah, bagaimana keadaan Kaabah ni yang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dah bina untuk tauhid ke Allah. Mereka sangkut pula patung-patung dan sebagainya. Ditengok renung Nabi zikir pada Allah. Satu malam tengah duduk mengingati Allah, turun seorang dalam gua tu. Gua tu dia tak boleh masuk ramai orang, seorang lah. Nak duduk dua orang pun sempit lah. Bila Nabi duduk ibadat, turun dekat gua tu seorang yang Nabi tak kenal. Kadang-kadang gelap. Dia kata apa? Iqra. Sudah, siapa pula ni? Nabi terkejut lah. Waktu bila Nabi dengar suara tu, macam ada seorang kelibat yang datang kata Iqra. Nabi jawab, ma ana biqari'in. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ma ana biqari'in maksudnya apa? Saya tidak boleh baca. Kan Nabi tu ummi. Walaupun Nabi tu ummi, dia panggil apa? Nabi tidak boleh baca tu tulisan-tulisan, tak boleh baca. Nabi tidak boleh baca, ummi bukanlah satu kehinaan, satu kerendahan untuk Nabi Muhammad. Allah jadikan Nabi ummi supaya apa? Banyak perkara. Yang pertama, supaya orang tak tuduh Nabi Muhammad baca kitab-kitab terdahulu, Nabi mengaku dia Nabi. Faham tak? Nabi ambil pada bacaan. Oh, Nabi tahu ni tentang contoh dulu sebab Nabi ambil bacaan dia. Ummi. Maka Nabi suci, bersih daripada tuduhan manusia. Yang kedua, Nabi itu sumber ilmu. Kerana dia mendapat sumber itu Al-Quran. Sumber ilmu tak perlu baca. Dialah yang membacakan kepada kita. Dialah yang sampaikan kepada kita. Kita membaca ilmu kerana apa? Nak ambil ilmu, nak belajar ilmu. Rasulullah tak payah belajar tu. Terus Allah bagi terus. Tak perlu baca. Tinggi terus ilmu Nabi dapat. Tanpa membaca tapi berilmu. Tanpa membaca tapi oranglah kena ambil ilmu pada Nabi Muhammad. Itulah paling tinggi. Sumber ilmu. Ilmu, sumber ilmu tak perlu dibaca. Kita lah yang kena mengambil dan membaca sumber ilmu. Faham tak? Nabi itu paling tinggi lah. Allah SWT. Dia panggil apa? Itu sumber ilmu Nabi SAW. Maka Allah SWT. Jadi turun disebut Iqra. Nabi kata ma ana biqari'in. Saya tak boleh baca lah. Dia ulang kali kedua, Iqra. Ma ana biqari'in. Saya tak boleh baca. Kamu suruh saya baca. Ataupun ada makna kedua, ulama kata ma ana biqari'in maksudnya apa saya nak baca? Kan kata Iqra. Bacalah. Baca apa? Cakaplah baca apa? Okey. Ma ana biqari'in maksudnya apa yang saya nak baca? Jibril tak bagi tahu lagi. Dia ulang lagi dah, Iqra. Ma ana biqari'in, apa saya nak baca? Baca dah, baca apa? Okey. Kali ketiga, ma ana biqari'in. Waktu itulah bila Nabi rasa macam mimpi. Mimpi kan ni? Siapa yang main? Kata Iqra. Waktu tu Jibril peluk Nabi SAW. Peluk sampai Nabi rasa macam lemah, kuat. Lepas dia kata Iqra. Dia kata ma ana biqari'in, apa saya nak baca? Baca apa? Ataupun saya tak dapat baca. Baca apa? Dia peluk lagi. Lepas lagi. Sampailah. Dan kenapa peluk? Ulama kata peluk hanya Jibril kepada Rasulullah, nak bagi tahu pada Rasulullah ini betul-betul bukan cobaan. Maksudnya bukan mimpi. Okey. Dalam dibuat cobaan. Ini betul-betul bukan cobaan. Cobaan. Okey. Cobaan kan. Ini betul-betul bukan cobaan. Peluk ni maksudnya apa? Ini bukan mimpi. Kamu rasa ni, kamu dipeluk. Nabi masih sedar. Oh ya, saya bukan mimpi ni, orang ni peluk. Last kali Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jibril pergi. Tu Nabi dah macam dah terkejut dah.
Dan waktu itulah Quran itu telah masuk, nazzala ala qalbika, telah masuk di dalam dada Nabi Muhammad, telah terpahat ayat tu. 5 ayat pertama yang turun pada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa betul? Khalaqal insana min 'alaq. Allah Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia untuk menulis. Qalam, tulis ha? 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang manusia tak tahu sebelum tu. Ayat ni turun. Ayat tentang ilmu maksudnya. Iqra dipanggil kunci ilmu. Baca itu kunci ilmu. Maka pentingnya ilmu dalam kalangan umat Nabi Muhammad sampai ayat pertama yang turun pada Nabi Muhammad bukan suruh semayang, bukan suruh puasa. Pertama sekali suruh bacalah. Baca pula dengan nama Tuhanmu. Maksudnya mesti kamu kena ambil ilmu yang mengingatkan kamu pada Tuhan. Mesti ilmu kamu tu kamu kena ingat Tuhan yang beri pada kamu. Ilmu yang menghubungkan kamu pada Allah SWT. Ilmu apa? Tak apa. Yang penting ilmu tu tak lupa kita pada Allah. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka waktu tu Nabi turun daripada Gua Hira, macam lari, cemas. Sampai di rumah, Nabi kata kepada Khadijah, Zammiluni, 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 zammiluni. Selimut saya, selimut saya. Bergetar badan Nabi. Waktu Nabi turun pada bukit, nak lari balik ke rumah, waktu tu Nabi dengar suara daripada langit. Dengan suara daripada langit, dia kata, "Hai Muhammad, engkau Rasul, engkau Nabi, dan akulah Jibril, utusan Allah SWT yang turun pada engkau." Nabi kali tengok ke langit, Nabi tengok rupa Jibril dalam bentuk yang asai, sangat menggerunkan, besar. Jibril ada 600 sayap. Satu sayap kalau dibuka telah menutup langit dan langit telah menutup timur dan barat. Satu sayap baru. Besar Jibril tu. Allah SWT. Jibril ni kalau dia tengok bumi macam habuk lah. Besar Jibril. Tapi bila nak turun ke bumi, Allah izinkan dia tukar bentuk dia menjadi kecil dan jadi manusia. Jadi seorang manusia. Sembang Nabi Muhammad sampaikan wahyu. Nabi bila tengok keadaan Jibril yang sangat menggerunkan, Nabi demam, menggigil. Selimut saya, selimut saya. Waktulah diselimut Nabi Muhammad SAW oleh Sayyidah Khadijah, seorang perempuan wanita pertama yang khidmat untuk Rasul ni, yang khidmat untuk Nabi ni, yang membantu Nabi ni, dan yang pertama beriman dengan Nabi ni. Dan kita orang lelaki, orang perempuan, tak boleh menghina orang perempuan. Islam tidak pernah mengatakan perempuan itu rendah, lebih rendah daripada lelaki, tidak. Cuba cari tengok ayat Quran ataupun hadis kata perempuan itu rendah dan terhina di bawah lelaki, mana ada. Cuma Quran kata lelaki ini memimpin wanita. Lelaki ini di atas wanita, maksudnya kena memimpin dan bertanggungjawab untuk melihat, menjaga para wanita. Allah muliakan orang perempuan sehingga kan Allah letakkan surah-surah dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah perempuan dia panggil. Mana ada surah lelaki? Ada surah lelaki, mana ada? Surah Rijal ada? Tak ada. Perempuan Allah muliakan. Kenapa? Perempuanlah yang pertama berkhidmat pada Nabi ni dan beriman pada Nabi ni, Nabi Muhammad SAW. Beriman. Orang pertama yang percaya, ini Rasul, suami saya Nabi Muhammad SAW. Inilah kisah turunnya Al-Quran secara ringkasnya. Maka marilah sama-sama kita, habislah masa kita, mari sama-sama kita menghayati dipanggil apa, turunnya Al-Quran ini, dan kita menimbulkan satu perasaan betapa besarnya Al-Quran itu. Quran tak turun sendiri dia, tapi dibawa oleh penghulu bagi segala malaikat, itu Jibril. Diturunkan kepada semua penghulu, pada semua makhluk ini. Siapa? Nabi Muhammad. Kan masa Quran itu turun. Dan Quran itu adalah satu bacaan yang menjadi petunjuk bagi kita semua. Quran itu terkandung ilmu-ilmu masa dulu, masa sekarang dan masa depan. Kata ulama, siapa yang nak memiliki ilmu dulu, ilmu sekarang dan ilmu masa depan, bacalah Al-Quran dan hafal Al-Quran, kajilah Quran. Orang yang mempelajari Quran, ada ilmu Quran, dia mempunyai ilmu yang paling sempurna. Ilmu zaman dulu dia tahu, ilmu zaman sekarang dia tahu, ilmu masa depan pun dia tahu. Dan Quran itu membicarakan 3 zaman tu. Ilmu Quran pula terkandungnya dipanggil apa? Allah SWT Muhammad, rahsia-rahsia Allah SWT, fungsi-fungsi, kelebihan-kelebihan ayat-ayat yang menjadi manfaat dalam hidup kita. Maka bacalah Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Quran. Jangan tinggal bacaan Quran. Susah payah Nabi nak sampaikan Al-Quran. Seberdarah-darah Nabi Muhammad dalam perjuangannya untuk sampaikan dakwah Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Nabi pernah mengadu pada Allah, ya Allah, Allah SWT ada panggil apa?
ya Rabbi inna qaumi ayat tu yang Allah firman dalam surah Furqan, ya Allah, kaum aku menjadikan Al-Quran mahjura, menjadikan Quran barang yang ditinggalkan. Nabi mengadu pada Allah, ya Allah, umat aku tinggal Quran, mereka tak ambil Quran ni, sebahagian ambil, sebahagian tinggal. Nabi mengadu pada Allah. Jadi kita jangan tinggal Quran. Nabi suka kita membaca Quran. Pertama kali yang Nabi bangkit, Nabi bila bangkit pada tidur, pertama yang Nabi buat apa? Baca Quran. Penting Quran. Nabi bila bangun tidur, Nabi suki, Nabi baca ayat, inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Quran juga Nabi baca. Besar Quran. Nak tidur Nabi baca Quran juga. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Quran kenalah hidup kita, peneman kita, dan Quran akan beri syafaat pada siapa yang bacanya. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Quran, mudah-mudahan kita semua dapat mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan menjadikan Quran teman hidup dan mati kita. Mudah-mudahan Allah berkati semua yang menganjurkan pada program pagi ini, pada petang ini, dan Allah SWT menjadikan mahasiswa dan mahasiswi di sini, student di sini, semuanya orang yang mencintai Al-Quran, mencintai hadis Nabi Muhammad, dan mencintai ilmu yang sedang kita ceburi. Kasih, suka ilmu yang kita ceburi, kunci kejayaan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita belajar di sini semuanya menjadikan kita semua orang yang bermanfaat pada keluarga kita dan masyarakat kita. Apa bidang tak kisah, buatlah kebaikan dalam bidang tu. Allah ridha pada kita. Tak mesti bidang agama, bidang apa saja. Penting buat kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah beri kejayaan kepada semua yang belajar di sini, yang menuntut ilmu di sini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dipanggil apa? Berjaya dunia dan akhirat, dan mendapat ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua yang menganjurkan, yang hadir, yang duduk sampai 7 suku ni sanggup mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan kita semua dapat berhimpun pula nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. أجمل فرحة Semoga ianya يوم فرحكو ده شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة نبينا